Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurhanisah binti Muhammad Arif atau lebih dikenali sebagai Cik Hani. Okey. Terlebih dahulu saya akan menerangkan bagaimana sesi pembelajaran kita pada hari ini akan diteruskan. Sesi pembelajaran kita akan diteruskan dengan pertama sekali untuk 15 minit pertama saya akan memberikan penerangan terperinci berkenaan topik yang akan kita bincangkan. Kemudian anda semua diberikan masa untuk menjawab soalan di dalam modul yang telah disediakan dan 10 minit terakhir anda akan diberikan peluang untuk bertanyakan mana-mana soalan yang tidak difahami. Okey. Terlebih dahulu saya akan menerangkan dengan terperinci mengenai topik inersia. Pelajar-pelajar biasanya jarang untuk lupa topik inersia ni kerana perkataan inersia ni sangat jarang dijumpai. Tapi walaupun jarang dijumpai, sebenarnya ianya berlaku pada kehidupan kita sehari-hari dan memang berlaku setiap hari dalam hidup kita. Okey, pertama sekali saya berikan definisi inersia. Inersia ni adalah satu kebolehan sesuatu objek untuk mengekalkan keadaannya ataupun menentang sebarang perubahan yang dilakukan terhadap objek itu, mengekalkan keadaan asal ataupun menentang perubahan. Apa maksudnya tu? Jadi keadaan asal, kita tengok keadaan asal. Objek ni kita dapat jumpa sesuatu objek tu sama ada dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan bergerak. Jadi untuk objek yang dalam keadaan pegun, maksudnya objek itu akan sentiasa mengekalkan keadaannya yang pegun walaupun ada daya yang cuba untuk menghalang objek itu daripada pegun. Contohnya, contohnya. Jadi kat sini anda perlu tahu inersia ni terbagi kepada dua, sama ada inersia pegun ataupun inersia bergerak. Pegun. Cuba anda bayangkan, anda mengambil sekeping kadbod dan letakkan kadbod tersebut di atas sebiji gelas. Jadi apabila kadbod ini ditarik menentang keadaan asalnya yang pegun, maka duit shilling ini akan jatuh ke dasar gelas tersebut. Kenapa? Inilah sebenarnya yang berlaku akibat daripada inersia pegun. Jadi dia cuba mengekalkan keadaannya yang dalam keadaan pegun, menentang pergerakan kadbod tersebut. Ataupun inersia bergerak. Kalau inersia bergerak, maksudnya sesuatu objek itu dalam keadaan bergerak. Jadi apabila sesuatu berlaku yang menyebabkan objek itu tiba-tiba terhenti, contohnya seseorang sedang memandu kenderaan, tiba-tiba kenderaan tersebut dihentikan secara mengejut, sama ada berlakunya kemalangan ataupun biasa kita panggil emergency brake. Jadi apa yang berlaku, kita menghentikan kenderaan itu dalam masa yang singkat dan menyebabkan badan kita yang dalam keadaan bergerak di dalam kereta itu mengekalkan keadaannya supaya bergerak. Jadi apa yang berlaku, penumpang yang sedang bergerak tadi akan terhempan ke hadapan. Sebagai contoh lain saya bagi. Kita susun buku. Apa yang berlaku bila sekiranya kita menarik buku, kita ingin mengambil contohnya buku sains yang berada di tengah ni. Jika kita mengambil dengan cepat, maka buku di atas ini tidak akan bergerak bersama, tapi dia akan turun ke bawah. Jadi kita dapat mengambil buku ini tanpa menggerakkan buku di atas. Itu adalah disebabkan oleh inersia pegun yang berlaku. Kita teruskan. Untuk inersia bergerak pula, contohnya ini biasa berlaku bila kita nak tuang sos. Bila kita nak tuang sos ke dalam piring. Apa yang kita perlu lakukan supaya sos ni jatuh dengan cepat? Perasan tak, bila kita nak jatuhkan sos ni daripada tempat asal ni, kita perlu menggerakkan botol tersebut, kemudian sos akan mengalir. Kenapa? Kerana sos di dalam ni mengalami inersia yang menyebabkan ia bergerak ke bawah. Tetapi apabila kita menghentikan pergerakan botol tersebut, maka
motor ni sekarang berada dalam keadaan pegun, maka sos yang berada di dalam ini akan mengekalkan keadaannya bergerak untuk turun ke dalam pinggan tersebut. Itulah yang dinamakan sebagai inersia. Okey. Jadi pertama sekali kita perlu tahu faktor-faktor yang mempengaruhi inersia ni ada dua. Pertama sekali, masa. Kedua, jisim. Okey, kita akan buat kita akan tengok ada satu eksperimen ni. Kita letakkan apik G pada kaki meja. Okey, ini ibaratnya kaki meja ya. Dan kita letakkan apik G pada kaki meja tersebut. Kemudian pada apik G ni kita letakkan satu mata gergaji besi. Okey, pada hujung gergaji besi ni kita letakkan satu plastisin. Okey, apa yang berlaku? Kita kenakan daya pada plastisin ni dan kemudian kita catat masa yang diambil oleh plastisin ini untuk plastisin ini berhenti. Okey, kita gunakan plastisin dengan jisim yang berbeza. Dekat sini kita akan tengok tahu apa yang akan berlaku pada akhir eksperimen. Semakin besar jisim, semakin lama masa untuk 10 ayunan. Contohnya, pada jisim 30, kita ambil 30 dan 40. Untuk mendapatkan 10 ayunan, biasanya, untuk jisim 30 gram, contohnya, untuk 30 gram, kita mengambil masa selama 4.1 saat untuk mendapat 10 ayunan. Manakala jika plastisin ini berjisim 40 gram, maka masa yang diambil adalah 6.5. Jadi di sini kita dapat buktikan bahawa semakin besar jisim, semakin besar inersia. Jadi sebab itulah kalau kemalangan berlaku, sekiranya kemalangan tu berlaku dalam masa yang singkat ataupun kemalangan tu berlaku pada jisim yang besar, maka kecederaannya adalah sangat parah. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, kita teruskan lagi dengan kenapa, di mana sebenarnya kita dapat kesimpulan ni. Okey, kesimpulan daripada inersia ni kita peroleh daripada hukum gerakan Newton pertama. Apa yang dinyatakan dalam hukum gerakan Newton pertama ni? Okey, jadi hukum gerakan pertama Newton ni telah menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal pada dalam keadaan asalnya, iaitu dalam keadaan pegun ataupun bergerak dengan hal laju yang seragam jika tiada daya luar bertindak ke atas objek itu. Jadi dia akan kekal je bentuk dia selagi mana tidak ada daya luar bertindak. Jadi sekarang kalau ada daya luar yang menentang pergerakannya, maka dia akan berubah. Okey, di situ ni adalah berdasarkan hukum Newton pertama. Jadi orang yang menyatakan hukum Newton ni adalah Sir Isaac Newton. Jadi Sir Isaac Newton ni wujud ataupun hidup pada tahun 1642 hingga tahun 1727. Ini yang telah dinyatakan oleh Sir Isaac Newton. Jadi dia telah tulis berkenaan dengan hukum gerakan Newton pertama ni dalam sebuah buku yang dinamakan sebagai Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Jadi ini adalah satu asas dalam hukum fizik yang mana menjadi asas kepada bidang mekanik. Okey. Tapi yang pentingnya hukum Newton ni telah menjadi pencetus kepada timbulnya hukum Newton pertama, hukum Newton kedua dan juga hukum Newton ketiga. Jadi, okey, dekat sini kita akan tengok kesan inersia. Inilah yang kita dapat aplikasikan kesan inersia ni dalam kehidupan kita sehari-harian ya.
pertama, pernah tak anda semua cuba untuk mendapatkan buah daripada dahan pokok? Okey, dahan pokok tu kan kita nak, biasanya kalau kita nak petik buah tu, contohnya buah rambutan. Okey, buah rambutan, biasanya kalau kita nak petik tu, kita akan gunakan satu galah yang bentuk dia berbentuk V pada hujungnya ataupun Y. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, apabila dahan pokok jambu digerakkan dengan cepat, buah jambu pada asalnya dalam keadaan pegun menentang gerakan disebabkan oleh inersianya. Hal ini menyebabkan tangkai yang memegang buah itu putus dan buah jambu ataupun buah rambutan ini akan jatuh. Jadi sekarang ni bila kita pusing dengan cepat, maka inersia yang cuba nak mengekalkan keadaan buah ni dalam keadaan pegun menyebabkan dahan ini akan menjadi patah. Ini kesan pertama. Okey, untuk kesan kedua pula, kertas tisu. Saya rasa ni semua orang pernah ni tarik tisu kan. Jadi bila kita tarik tisu, perasan tak? Sepatutnya bila kita tarik tisu tu, bila kita tarik tisu ni, sepatutnya kotak ni akan terangkat sama. Tapi perasan tak, bila kita tarik, kotak ni tak tertarik, melainkan kita menarik dengan perlahan. Jadi sebab itulah kita akan menarik tisu dengan cepat supaya keadaan kotak ini kekal pegun, tapi hanya tisu saja yang terangkat. Okey, ketiga, seseorang gadis mengeringkan rambut yang basah dengan menggerakkan kepalanya dengan cepat. Okey, perasan tak, bila kita nak keringkan rambut kan, bila kita keluar daripada bilik mandi, apa yang kita buat, kita akan pusing kepala kita dengan cepat. Jadi sekarang ni, kenapa kita cuba pusingkan kepala kita dengan cepat? Sebenarnya sebab air pada rambut tu dalam keadaan pegun. Jadi bila kita pusingkan kepala kita ataupun bila kita gerakkan kepala kita, sekarang ni air tersebut akan bergerak ke sebelah. Jadi bila dia bergerak, bila kita pusingkan balik ke sini, air yang pada rambut tu akan kekal pada keadaannya untuk bergerak. Jadi pergerakannya adalah menentang pergerakan kita. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita peluncur ais. Apa yang berlaku? Okey, apabila kita tolak peluncur ais ni, kita kan bila kita bergerak pada peluncur ais ni, kita hanya bergerak sekali je. Kita bukannya sentiasa bergerak tak kan? Sebab apa? Sebab adanya inersia. Bila kita menolak badan kita sekali, kita tertolak, badan kita akan mengekalkan keadaan bergeraknya kerana geseran waktu tu adalah rendah. Okey, seterusnya kita tengok kapal ni. Kapal ni dia ada inersia yang besar. Jadi kerana inersia yang besar, kerana dia punya jisim sangat besar. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, sebab kapal ni tidak boleh berhenti dengan tiba-tiba walaupun dalam keadaan kecemasan. Oleh itu, sistem dan peraturan pelayaran yang ketat diperlukan untuk memastikan keselamatan kapal dan penumpang di dalamnya. Jadi kalau dia nak berhenti tu, dia tak boleh berhenti secara mendadak. Jadi sebelum dia berlabuh tu, daripada jauh dari dia kena stopkan enjin dia supaya nanti dia akan sampai betul-betul pada perhentiannya, supaya nanti tidak berlanggar dengan tebing-tebing. Okey, seterusnya pelanggaran kereta. Okey, bila ini macam tadi lah, ini inersia bergerak ni, bila kita pandu kereta dengan laju, sekarang ni kereta ni, badan kita akan cuba mengekalkan keadaan bergerak. Sebab bila kita bergerak, bila kereta bergerak, of course kita akan bergerak sama kan. Jadi bila kita bergerak sama sekarang ni, bila kita berlanggar dengan sesuatu bahan ataupun objek dekat hadapan, badan kita akan, kereta terhenti tapi badan kita masih lagi bergerak ke hadapan. Disebabkan itulah penumpang akan terhumpan ke hadapan. Jadi semakin laju, semakin kuat momentum pelanggaran tersebut. Dan akhir sekali, kapal terbang. Okey, kapal terbang yang sama juga waktu dia nak terbang. Perasan tak, bila nak terbang tu, dia perlu ambil lajak tau. Dia tak boleh terus terbang macam tu. Kenapa? Sebab pada waktu tu ataupun waktu dia mendarat, bila dia mendarat tu, bila kapal terbang tu mendarat, sebab badan kapal terbang ni masih dalam keadaan bergerak. Jadi untuk menghentikan kapal terbang yang besar dan berat ni, dia memerlukan masa untuk berhenti. Jadi bila dia nak berhenti, dia akan turun, dia akan pusing pada laluan dia. Sebab apa? Sebab dia mengambil masa yang panjang untuk menghentikan inersia tersebut.